إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى صحابة الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين وأولياء الله الصالحين ومعلمينا وعلمائنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وأصلها حجة الإسلام الغزالي رحمه الله شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama sekali kita baca Al-Fatihah, Suratul Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah tu kalau kita kata Al-Fatihah, orang duk tulis kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, komen dia Al-Fatihah. Awaklah bodoh sangat manusia ni. Hampa duk tulis buat apa Al-Fatihah? Baca. Takkan nak baca dalam tu. Tulislah. Itu mudhafu ilaih, hazaf mahdzuf. Iqra Al-Fatihah. Bacalah olehmu akan surat Al-Fatihah. Tulis Al-Fatihah pun ada makna. Aduh. Pening tengok dalam Facebook ni. Komen macam-macam. Dia kata tak payah tulis Al-Fatihah, bid'ah. Rasulullah tak pernah kata Al-Fatihah. Rasulullah suruh kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tulisan yang memberi isyarat. Orang panggil apa? Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Ay iqra Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Bacakan olehmu, bacalah olehmu akan surah Al-Fatihah. Jadi sama-sama kita baca surah Al-Fatihah dengan keberkatan yang ada surah Fatihah. Kita bertawassul dengan surah Al-Fatihah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para sahabat, para ulama arif billah, segala arif billah, guru-guru kita dan tuan pengarang kitab ni, moga-moga Allah Ta'ala bagi dan kurniakan kepada kita istiqamah. Kita baca kitab ni, kita menghayati serta beramal dengan isi kandungan kitab ni. Bukan kita nak cari pangkat, bukan kita nak cari nama, bukan kita nak cari darjat, tapi kita nak cari redha Allah Ta'ala. Dan kita nak rasa macam mana mereka rasa sehinggalah sampai mereka menjadi ahlillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Pada bicara tasawuf yang menterjemah dengan bahasa Melayu oleh al-alim al-allamah al-arif ar-rabbani maulana wa qudwatuna al-Syekh Dawud bin Abdullah al-Fatani, iaitu terjemah daripada kitab Minhajul Abidin bagi Hujjatul Islam Al-Ghazali At-Tusi. Taghammaduhumallah, huma tu bukan ha, taghammaduhumallah, taghammaduhumallahu ta'ala birahmatihi amin. Istajib doa'ana ya Allah. Kitab Minhajul Abidin.
Jadi kitab ni antara kitab yang agak besar jugalah dalam bidang ilmu tasawuf, untuk kita merasai, bukan semata-mata kita mengaji saja, kita merasai dan menghayati sejauh mana nilai-nilai mujahadah jalanan mereka, sukar susah payah mereka hidup atas muka dunia ni sehingga nak jadi hamba Allah. Kita cuba menghayati dengan isi kandungan yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka ni. Bukan sekadar kita baca, kita dobek, sedap, hurai. Bukan. Kalau kita mengaji, hanya sekadar kita dengar sedap nilai bahasan, sedap kita dobek, tak jadi sekadar tu. Tapi kita menilai dari segi sudut perasaan. Ilmu tasawuf adalah ilmu jiwa. Bukan perasaan, tapi perasaan. Sehingga kan kita merasakan segala sifat-sifat mazmumah itu jijik, najis. Itulah sebatinya tasawuf itu dalam hati kita. Selagi belum ada mazmumah itu jijik, najis dalam hati kita, selagi itulah belum lagi meratai mana tasawuf dalam hati kita. Walaupun sampai kita mengaji martabat 7, manhalus safi, durud nafis, belum. Satu perkara yang kita mengatakan menjadi kegagalan, perkara yang menjadi kegagalan orang-orang yang mengaji, belajar ilmu agama ni, iaitulah lidahnya. Kegagalan yang besar. Orang mengaji agama gagal, itu umum. Kita ambil secara khusus. Budak pondok sekalipun mengaji kitab banyak sekalipun, sampai manhaj safi, mengaji kitab Jawi, sampai Ihya Ulumuddin, mengaji kitab Arab, mengaji sampai Qushairi, Risalah Qushairiyah, hatta mengaji kitab Ibnu Arabi sekalipun, kalaulah lidahnya belum berpantang, hanya sekadar suka-suka. Tasawufnya hanya sekadar suka-suka, bukan penghayatan. Hak tu yang payah nak masuk dalam perut kita. Apa tujuan kita mengaji ilmu tasawuf? Dobit penuh kitab, penghayatan. Kita menghayati. Lidah kita belum dihayati sebaik mungkin dengan nilai-nilai ilmu tasawuf. Mata kita belum dihayati sebaik mungkin dengan nilai-nilai ilmu tasawuf. Telinga kita belum dihayati sebaik mungkin dengan nilai-nilai ilmu tasawuf. Akhirnya ilmu tu akan menggodam kita. Kerana ilmu yang memberi manfaat ialah ilmu yang seseorang itu dapat beramal dengan ilmu tersebut. Itulah ilmu yang memberi manfaat untuk diri dia. Tok guru dulu kata, kita duduk dalam bidang agama, biar ilmu itu secancah, tapi akhlaknya segenggam. Kalau ilmu itu segenggam, akhlaknya secupak. Kalau ilmu itu secupak, akhlaknya segantang. Apa maksud dia? Apa dia itu akhlak? Apa dia din akhlak? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Apa itu akhlak? Akhlak bukan pakai serban semata. Pakai serban tu sebab apa? Jaga, pendinding. Sebab apa kita tak mahu pakai serban? Sebab kita masih nak buat maksiat. Betul tak? Boleh kata gitu. Sebab apa kita nak pakai, sebab apa kita tak mahu pakai serban, kita tak mahu pakai jubah? Sebab kita belum lagi bersedia untuk, tidak mahu, orang kata apa, belum bersedia untuk meninggalkan maksiat sepenuhnya. Betul tak? Kalau pakai serban, pakai jubah boleh pergi duduk kedai mamak isap rokok tu. Ayat muka top mana weh?
Kalau pakai serban takkan nak tengok lagi Ferrari lalu. Ferrari. Serban duduk atas pula, jubah lalu. Tak ada. Orang pakaian serban, jubah, pakaian tu bukan duduk di bukan duduk di kedai rumah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Apa dia akhlak yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Itulah akhlak yang sebenar. Bukan akhlak yang kita kenal seseorang dengan percakapan dia lembut. Bukan akhlak yang kita kenalkan seorang itu dengan kemasyhuran dia. Bukan akhlak yang kita kenal seorang itu dengan kepintaran dia. Bukan akhlak yang kita kenal seorang itu dengan kehebatan dia. Oh, dia ni orang yang berakhlak. Bukan. Akhlak itu selama mana tidak ada ujub dalam hati dia, selama mana tidak ada riak di dalam hati dia, selama mana tidak ada takabur dalam hati dia, selama mana tidak ada mazmumah dalam hati dia, itulah akhlak. Selama mana anggota zahir dia tidak dinajisi oleh dosa, itulah akhlak. Pasal apa hampa tak mau mengaji kitab Penawar, nak mengaji kitab hikam. Nampak? Itu bukan akhlak. Akhlak apa yang ada dalam kitab Penawar. Orang yang tak pernah mengaji kitab Penawar Bagi Hati, buh ambil dalam tu. Orang yang tak pernah mengaji kitab Penawar Bagi Hati, dia tak ambil jalan untuk nak mengikuti akhlak seperti yang disarankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia salah lagi faham tentang makna akhlak. Orang akhlak, mulut dia tak kata kat orang, oi. Orang yang berakhlak, mata dia tak tengok maksiat, oi. Dia tak tengok bini orang. Dia tak tengok anak dara orang. Kalau dia terpandang, dia istighfar. Itulah akhlak. Apa dia makna akhlak? Makna akhlak ni, kalau dia dengar orang sedang mengumpat, dia tak duduk dalam majlis tu, dia tuang. Kalau dia tak boleh nasihat, dia tuang. Kalau dia tak mampu untuk nasihat, dia tuang. Itulah akhlak. Kalau dia mampu untuk nasihat, mengumpat tu, diam. Aku tak mau dengar mengumpat. Telinga aku dijadikan bukan untuk mendengar dosa. Itulah akhlak. Buka yang 10. Buka yang 10 tu. 10 sifat mahmudah, 10 sifat mazmumah. Anggota zahir, anggota batin. Apa yang kita cari dengan ilmu tasawuf ni? Apa yang kita cari dengan ilmu tasawuf? Apa yang kita cari dengan ilmu tasawuf? Cuba renung tengok abang ni. Apa yang kita cari dengan ilmu tasawuf? Buh Tok Uji Saleh lagi senang. Mengaji tauhid ni tasawuf dah. Nah, celaru terus. Mengaji tauhid ni duk kira mengaji hikam ah. Hikam duk kira nak mengaji tauhid tak mengaji. Mengaji tauhid ni tasawuf demai. Nah, kau benar pula kaedah Tok Guru ni. Apa dia yang kita cari dalam ilmu tasawuf? Tu ya main dia. Kunci dia. Apa yang kita cari dengan ilmu tasawuf? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Tidak ada dosa. Kerana orang yang ada dosa, orang tadi tak akan diterima dari segi sudut kesufiannya untuk menjadi orang yang sah takbirnya, takbiratul ihramnya. Dia takbir dalam keadaan dosa, Allahu Akbar, dalam keadaan dia masih berdosa, sembahyangnya tidak sah di sisi orang sufi. Kenapa? Najis. Dosanya belum diistighfar, dosanya belum ditaubat. Bagaimana kamu takbir? Kamu masih berdosa. Kita Allahu Akbar, dosanya masih berlambak. Sebab tu antara istighfar sebagai istighfar ubudiyah seseorang kepada Allah, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu istighfar ubudiyah. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaik, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana ingat dosa weh? Umur 15 tahun dulu boleh buat dosa banyak dah. Umur 20 dosa lah, umur berapa? 40 dah. Berasa macam umur 20 lagi. Duk kira buat dosa weh. Betul tak? Kalau berasa di 40 dah ni weh.
Duk berasa lagu 20 ni. Tengok anak. Lah berceretek dah. Nampak? Nafsu tak pernah rasa tua. Yang tua umur. Nafsu tak pernah rasa tua. Lagi kita tak didik dia rasa tua dekat nak mati, lagi itulah dia akan sentiasa muda, sehingga kita lupa pada Allah Ta'ala. Boleh tanda tanya apa yang kita cari dalam ilmu tasawuf? Maka tuan-tuan jawablah sendiri. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari pada rumah yang besar? Ini kita kalah iman. Apa yang kita cari pada rumah yang besar? Apa yang kita cari pada kereta yang mahal? Apa yang kita cari pada isteri yang cantik? Apa yang kita cari pada anak yang ramai? Apa yang kita cari pada perniagaan yang berjaya? Apa yang kita cari? Jagung yang banyak. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Dobit kita yang banyak. Apa yang kita cari? Dalam Facebook. Dobit banyak. Inilah kitab budak pondok. Apa yang kamu cari dengan dobitmu yang banyak? Sedangkan dobitmu, isi dobitmu semua dalam kitab. Apa yang kamu cari? Itu gunanya syariat dan tasawuf. Apa yang kamu cari dengan guru kamu? Apa yang kamu cari dengan sahabat kamu? Apa yang kamu cari dengan majlis ilmu kamu? Fahamilah tu. Apa yang kamu cari dengan hidup kamu? Boleh faham tak maksud? Siapa yang faham, insya-Allah. Dan apa yang kamu cari pada jam tangan kamu? Hanya satu, nilai masa, nilai rahmat, nilai keluasan. Kalau kereta mahal, apa yang kita cari dengan kereta mahal? Tak salah. Apa yang kita cari dengan rumah besar? Tak salah. Kalau rumah tu kecil, tak salah. Rumah yang lekeh, tak salah. Jam yang lekeh, jam yang semua tak salah. Tapi apa yang kamu cari? Tu ya kunci dia. Apa yang kamu cari dengan kitab? Adakah kita baca kitab Minhajul Abidin untuk kita cari 7 aqabah yang dibahaskan oleh Imam Ghazali? Tidak. Tapi nilai jiwa yang kita boleh hayati daripada 7 aqabah tersebut. Apa yang kita cari daripada kitab hikam? Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka. Adakah dengan hafalan bait-bait syair itu? Bait-bait perkataan itu? Apakah yang kita cari dengan bait-bait syair yang kita hafal? Apakah yang kita cari dengan ayat-ayat Quran yang kita hafal? Kita cari apa? Nak cari apa kalau tak cari Allah? Satu, akhlak. Inilah orang panggil apa? Kunci. Kalau kita boleh guna balik untuk kita istighfar balik segala dosa yang pernah kita buat. Dosa apa? Anggota zahir. Dan yang paling banyak dosa kita ialah dosa batin. Sebab apa? Anggota zahir mengeluarkan dosa kecil. Tapi kalau anggota batin, dosanya itu semuanya besar. Sebab itu dosa kita besar, banyak daripada dosa kecil. Kita tak sedar. Tahu. Jadi kemudian katanya Minhajul Abidin ila jannati Rabbil Alamin. Tu dia tu. Buh tajuk dah tu. Minhajul Abidin ila jannati Rabbil Alamin. Orang rajin mengaji, dia nak tala pergi mana? Orang yang susah, siang cari makan tak cukup, malam pun cari makan tak cukup, anak ramai, cari makan lagi. Dia penat, dia berlelah. Untuk apa? Untuk nafkah dia. Menuju ke mana? Ila jannati Rabbil Alamin. Nak buat macam mana? Dah dia tukang masak waktu malam, mengaji tak dan. Siang nak buat apa? Malam letih, siang tidur. Ila jannati Rabbil Alamin. Habis kita orang mengaji, apa mereka tu kerja siang malam? Hang tu lah teruk. Mulut hang tu macam ngalongkang. Tu. Kalau orang yang mengaji tasawuf, dia tak akan soal tentang itu.
Alhamdulillah aku orang mengaji. Dia juga alhamdulillah dia sedang berubudiah kepada Allah, mencari rezeki untuk anak-anak dia. Ila jannati rabbil alamin. Lepas tu di mana persoalan? Kita mengaji, alhamdulillah Allah lorongkan kita orang yang mengaji. Siang kita bekerja, alhamdulillah aku boleh mengaji waktu malam. Alhamdulillah. Bukan orang tu, orang ni, orang tu, orang ni, tok guru ni, kawan tu, kawan ni, kawan tu. Sikap apa lagu tu? Lagu tu sikapnya syaitan yang merupakan ulama. Syaitan yang merupai ulama. Kalau ada perangai macam tu. Sebab apa? Kerana ulama tidak bersikap lagu tu. Ulama tidak bersikap ulama semuanya benar. Ila jannati rabbil alamin. Kafir sekalipun, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'imun. Orang yang kafir dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ketika mana dia dilaknat, confirm dia mati kafir. Tapi kalau dia belum kafir, dia belum mati dalam keadaan kafir, haram dilaknatkan dia secara khas individu. Itu orang kafir. Sebab apa? Peluangnya boleh jadi ila jannati rabbil alamin. Jadi minhajul abidin, jalanan bagi hamba-hamba untuk mana? Ila jannati rabbil alamin, menuju kepada syurga Allah. Hei, pangkat orang sufi, pangkat orang yang berjalan menuju kepada martabat 7 ni, 7 aqabah ni, adakah ila jannati rabbil alamin? Tidak. Habis jannah di sini makna apa? Jannah yang sebenarnya, adakah jannah naimul jannah tu? Bukan. Bukan naimul jannah tu. Jannah di sini ialah apa dia? Ru'yatullah. Melihat akan zat Allah. Inilah syurga yang diimpikan oleh orang arif billah. Bukan syurga nikmat, syurga sungai, susu, duduk bidadari. Bukan hatu hatu kan dia mau. Rabi'ah Hadawiyah pun kata aku tak mau, aku tak kebuluk tu. Rabi'ah Hadawiyah kata. Ma haqiqatu imanika ya Rabi'ah? Apakah hakikat iman kau? Bukan aku mahu hatu dia kata. Aku mahu ke Tuhan. Aku tak mahu ke syurga. Aku tak pernah takut dengan neraka. Aku tak pernah impikan syurga. Habis aku nak jumpa Tuhan. Habis buat apa sini? Ila jannati rabbil alamin. Buat apa sini? Padang-padangan kita lah orang awam. Yang nak baca kitab ni orang awam. Orang arif billah tak baca kitab. Orang arif billah nak baca kitab ke? Dah. Orang arif billah tak baca kitab. Ni Pak Kiai Osman kata, kalau kamu sudah sampai kepada maqam ahlillah, kamu enggak bisa kitab ini. Kitab ini enggak bisa semuanya dalam hari. Maknanya orang yang beli kitab boleh bari arif billah. Macam saya. Boleh gitu. Orang yang beli kitab boleh dalam hari arif billah tu. Kalau orang awam buka kitab. Orang yang arif billah tak buka kitab. Dia beli kitab boleh mari macam saya. Ini Pak Kiai kata. Pak Kiai kata orang yang arif billah enggak bisa, enggak butuh kepada kitab. Tak perlu. Habis ni siapa? Kita lah ni. Ila jannati rabbil alamin. Kita lah ni. Sebenarnya ni, hampa nak masuk syurga, hampa kena mengaji kitab ni. Bukan nak jadi ahlillah. Cari redha Tuhan dulu. Dalam asbab dunia. Cari redha. Pada bicara tasawuf daripada safa, yang menterjemah dengan bahasa Melayu oleh al-alim, al-arif, al-alim, orang yang ada ilmu, al-allamah. Ni. Jangan kita sebarang bubuh kat orang gelaran al-alim, al-allamah. Sebagaimana orang yang belum digelar, orang yang belum menunaikan haji digelar dan dipanggil haji, hukumnya haram.
Maka Syekh Daud ni al-alim, al-allamah, ar-rabbani, al-fahamah, al-arif billah, maulana wa qudwatuna, iaitu selayak dengan dia. Saya minta maaf lah, ni kita duduk tengah live kan, minta maaf. Satu benda yang saya nak sebut, minta maaf lah. Muka kita ni hak mengaji pondok baru berapa tahun, umur muda-muda lagi, tak payah duk panggil baba lah weh. Tak payah. Bagi kat orang lain lah. Baru duk baca kitab Jawi, baru duk mula-mula merangkak baca kitab, panggil baba dah. Oh baba ni ustaz, baba ni. Ini salah letak weh. Baba ni panggilan gelaran untuk guru-guru, terutamanya di Fatani. Nah, kalau di sebelah kita tanah Melayu dia panggil tok guru. Orang yang mengaji di Fatani, dia balik mai selalunya anak murid dia panggil ke dia baba. Baba tu nisbah pada tok guru. Pendek kata hak buka pondok, tak apalah panggil baba. Orang buka pondok ni dia orang panggil apa? Dia ada khemah yang kuat. Bukan setakat ilmu saja, dia ada khemah yang kuat. Berapa orang yang punya ilmu, khemah tak kuat, dia tak dibuka pondok. Ilmu banyak, khemah tak kuat, tak sanggup tanggung risiko. Orang yang nak buka pondok, orang tu sanggup tanggung risiko. Hero nama dia. Ada juga hero yang tak buka pondok pun dah. Tak apalah dengan pangkat, dengan apa nama orang panggil nisbah, dengan pangkat dia, qadar dia, dengan ilmu dia, dengan kemasyhuran dia, tak apa. Ni kita mengaji pun tak apa nak cukup lagi, panggil baba. Nampak lah? Gelaran tu penting tu, jaga. Jangan sampai gelaran tu dinilai murah. Betul tak? Betul tak? Lah, benda hak mahal jangan kita buat agak murah. Pasal apa? Pasal dah banyak dia jadi murah. Siapa kita kata apa? Datuk. Oh, datuk lah ni boleh kata mahal lagi. Sebab apa? Hanya orang tertentu kan. Tapi kalau dah semua pakai datuk, tak ada mahal lah. Babalah cenak. Selalu dia cakap di pondok dia. Kalau dia orang panggil ceramah di universiti, dia akan ceramah bagi semangat dekat pelajar-pelajar ni mengaji, menuntut ilmu ni sampai peringkat universiti, sampai ke peringkat PhD, bukan degree semata. Bila dah ramai, kalau dah semua graduate yang keluar tu semua ada PhD, agak-agak benda tu mahal ke murah? Tapi boleh keluar tak PhD? Tak boleh. Sebab tu PhD tetap kekal mahal. Sebab apa? Bukan semua graduate yang mampu keluar dengan keluaran PhD. Sebab kita mengaji kedoktoran, mengaji doktor degree mana nampak apa? MA tak nampak apa, BA pun tak nampak apa lagi. Dia kena duduk PhD baru reti nilai ekstrak tak ekstrak semua tu bincang siap. Tak nampak bawah ni, tak nampak. Ada cerita sat lagi saya cerita habis ni. Ada cerita. Jadi durian kalau dia sikit mahal. Harum mana? Jangan duk pergi cari celah halal tu, RM50 sekilo weh. Pasal apa? Tinggal pun gutik-gutik dah kebun tu. Duk keluar bunga lain. Bila tak ada, mahal. Kalau dah banyak, murah. Hadis tu kalau dah baba, semua baba ni, baba, jadi murah dah. Kak Umar Mu'alim pun pergi baba ni, kira hebat. Betul tu. Ada dia panggil, oh baba. Baru mengaji pondok 5 tahun, baru beli tiket bas nak pergi Yaman, panggil baba. Pada otak hang. Faham tak tu? Faham ke tak faham? Nilai tu bagi ada ilmu, bagi ada nilai. Saya cukup tak setuju. Tak panggil kat aku baba, aku tak marah lah.
ustaz. Lafaz ustaz selayaknya dengan lafaz ustaz orang yang menghafal hadis 6,000 hadis serta dia mengingati turuk hadis, sanad hadis. Kalau satu matan itu punya 7 sanad, dia ingat semua 7 sanad itu, serta dia menghafal 6 hadis secara ingat, baru dipanggil ustaz. Habis kita panggil ustaz apa? Ustaz lughawi kok diang boleh lah. Apa hadis nak ribu hadis? Matanan wa sanadan. Hadis 40 tenggelam timbul. Tak apalah, ingat hadis 40. Lepas tu karang pula hadis kitab 40. Siapa yang Nabi kata, siapa yang karang hadis, siapa yang menghimpunkan 40 hadis daripada hadis-hadis aku, ada jaminan dia masuk syurga sikit-sikit. Karang kitab 40 hadis. Imam Nawawi buat kitab 40 hadis. Kawan ni buat 40 hadis, kawan ni buat 40 hadis. Bagus. 40 hadis akhir zaman, 40 hadis dajjal, 40 hadis gitu gini. Buat kita pun boleh buat, himpun. Tapi syarat dia ada sanad lah. Adakah dengan cukup dengan tu nak panggil ustaz? Tak apalah, panggil lah ustaz, tak marah Bukan ada salah apa pun, tapi kena jangan lupa nilai. Al-Ustaz Abul Ishaq Al-Asfiraini. Pasal apa? Dia ustaz. Pasal apa? Abu Ishaq digelarkan sebagai Al-Ustaz. Pasal dia pangkat dia itu. Ila jannati rabbil alamin, pada bicara ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Kalau ikutnya hadis, Nabi suruh kita istighfar tiap-tiap kali dosa. Min kulli dzambin. Min kulli dzambin, bukan minaz zunub. Min dzambin. Dzambin ni satu dosa. Tapi kita ni tak ingat. Habis tu kita nak mengaduhai dengan mana? Dengan Allah Ta'ala macam mana? Kita tak ingat. Nak himpun satu-satu, ya Allah, tak ingat. Habis tu astaghfirullahalazim min kulli dzambin. Minta Allah Ta'ala tolonglah ampunkan dosa kita, hak yang kita tak sedang. Mana? La haula wala quwwata illa billah. Mana nak tahu apa dah, ya Allah, dah mu semua, bukan ada apa aku. Mu ke semua, aku tak ada apa. La haula wala quwwata illa billah. Minta Tuhan. Jadi bila mana dengan kita minta istighfar, diampunkan dosa itu oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada apa lagi yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Permohonan kita pasti ditunai. Kenapa? Sudah sampai menjadi hamba orang yang tidak ada dosa. Orang yang tak ada dosa, tiap-tiap kali dia istighfar, dia tak ada dosa, itulah hamba. Wallahu a'lam. Boleh lah. Tak kena tak menabak. Apa yang kau cari dengan ilmu tasawuf? Itu tajuk dah. Dia pun buat YouTube dia. Apa yang kau cari dengan ilmu tasawuf? Semua. Itulah. Senang lah, poin dia satu lah. Allah Muhammad. Apa yang kau cari dengan ilmu tasawuf? Dan ilmu tasawuf tu bukan ilmu perasaan, tapi perasaan. Perasaan tasawuf bukan tasawuf. Hak ni Ustaz Damai sebut lah. Hang duk perasaan tasawuf bukan tasawuf tu. Dia perasaan dia, bukan tasawuf. Dia perasaan. Dia batin. Dia menzahir batin yang dizahirkan. Batin yang boleh dinilai secara zahir. Tapi kadang-kadang tak nampak. Tak nampak. Ada ketika dia jugalah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اغننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية اللهم فقهنا فقها بالدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحوم وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم